Tiap-tiap rumah ada pokok paruh ringan kerana dia tumbuh dengan sendiri. Musim buah macam ini, dalam sebulan lagi dia akan masak, biasanya akan gugur macam tu saja. Ada sikit-sikit yang makcik rajin-rajin dia ambil untuk jerukkan pauh muda. Kemudian yang dah masak, makanlah sebiji dua. Yang lain hanya dibiarkan di tanah, jadi busuk, tak ada nilai ekonomi. Saya tengok di India, kawan saya, bukan kawan lah, dia sebenarnya dah berumur 60 tahun lebih ya. Dia ada tanam satu pokok mango, umur dah 100 tahun lebih. Mangga ini dia kacukkan jadi 300 jenis mangga. Satu batang pokok. Rumah saya baru ada satu pokok mangga, 10 jenis mangga dunia. Satu batang. Ya. Satu batang saya cangkukkan dia ada 10 jenis mangga atas satu batang. Kalau kita ada satu mangga yang cikgu kata tadi, Carabao. Carabao, saudara Google dalam Guinness World Book of Record 1995. Carabao tu kerbau lah dalam bahasa Tagalog. Bahasa Melayu kerbau, bahasa Tagalog Carabao. Mangga Carabao Filipina ni kemanisan yang paling tinggi di dunia. Dia paling manis. Masuk dalam rekod dunia. Atau mangga Jepun. Mangga Jepun, egg of the sun. Ya, telur matahari. Kerana buah dia merah macam matahari. InsyaAllah kalau musim di Isetan KLCC dia ada jual RM120 satu biji. Bayangkan dengan light mango kita tadi, ya, pauh ringan kita tadi buang, pauh Jepun RM120 satu biji. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita kena bawa benih-benih mangga yang bercita rasa tinggi ini atau specialty mango ke Malaysia, biarkan dia. Orang kampung nanti jangan tebang pokok mangga ringan tadi. Dia hanya cari orang, cangkukkan dia. Potong dia sikit, bagi dia tumbuh tunas, cangkukkan dia. Atau cangkukkan di hujung ranting atau dahan-dahan dia. Jadi kita akan ada mangga berkualiti tinggi yang harganya lebih baik daripada mangga pokok yang harga rendah tadi. Ini perbezaan kerana benih. Rakyat boleh naik pendapatan dengan benih yang lebih baik. Itu mesej saya. Ya. Tapi bukan semua orang nak tanam mangga. Ada setengah orang nak tanam durian. Saudara di Pahang ini, semasa Tun Mahathir belum jadi Perdana Menteri, dia pergi ke Kelantan. Saya mengiring dia. Sebelum Dr. Hamzah masuk berjuang, ya. Sekejap. Dr. Hamzah tak masuk, tapi dia anugerahkan sekejap jawatan tu. Dia dah dilantik, dia tarik balik. Kalau saya pegang terus dah. Baik. Masa tu saya beritahu Tun Dr. Mahathir macam mana cara yang cepat boleh tolong naikkan ekonomi orang Melayu luar bandar. Satunya adalah memodernkan dusun dia dengan benih-benih yang berkualiti tinggi. Saya beri contoh, rakan-rakan saya orang Cina, Tionghoa di Raut. Saya ada kawan-kawan classmate dan roommate dekat universiti dulu. Ya. Dia ada kebun durian Musang King di Raut. Kebun dia 1 ekar sampai setengah juta orang nak beli kebun dia. Ya. Kerana ada Musang King yang rasanya sedap, harganya mahal. Kita ambil highway daripada Raut pergi Jerantut. Tak sampai 1 jam kita sudah sampai ke Jerantut kerana ada highway. Ya. Zaman dulu-dulu kita pergi ceramah di Jerantut. Zaman sekarang ada highway, dulu tak ada highway. Tanah-tanah di Jerantut tak sampai 50,000 1 ekar.
tanah dusun ya. Tanah dusun Musang King diraup 1,5 juta 1 ekar. Apa yang membezakan dia? Yang membezakan dia, benih durian yang ada di Raup adalah Musang King. Benih durian yang ada di Jerantut, tanah orang Melayu itu adalah durian untuk buat tempoyak ya. Tempoyak pun mahal juga ya. Kalau ekspor ke China, kita promosi baik-baik, harga tempoyak boleh naik. Sekarang orang Cina tak tahu makan tempoyak lagi di China, dia baru tahu makan Musang King. Jadi kalau kita ada peruntukan modernkan dusun orang Melayu dengan benih-benih yang sesuai dan pembajaan yang betul dan air pengairan yang cukup, 3 tahun orang Melayu boleh naik pendapatannya. Ya. Saudara pergilah ambil gambar dusun orang Cina, jangan marah dia. Ya. Kita ambil pula dusun tok nenek kita orang Melayu penuh dengan semak samun. Pokok-pokok tak teratur, jering pun ada, petai pun ada, durian ada, keriat ada, kecupu ada, bacang ada, langsat ada, duku ada, manggis ada, rambutan ada, masing-masing tak cukup tempat nak duduk. Ya. Jadi persatuan NGO saudara ni boleh mulakan usaha modernkan dusun-dusun pakcik-pakcik. Sebelum kita ambil alih kerajaan pun kita boleh buat. Kerana pada pendapat saya, kita masuk politik ini ialah kerana nak berkhidmat pada rakyat. Berkhidmat pada rakyat, saya nampak tak semestinya melalui politik semata-mata. Ya, saya bukan nak suruh tinggal politik. Tapi kalau masuk politik, sibuk sampai tak sempat nak berkhidmat pada rakyat, tak sampai maksud. Masuk politik kerana berkhidmat pada diri, lagi dahsyat lah. Jadi benih itu akan memberikan kesan pendapatan yang berbeza kepada orang-orang petani-petani. Saya nak sambung sikit benih sayur ubi tadi ya. Benih ubi ni kita tengok di Jepun ya, saya tulis dalam Facebook saya di Jepun. Jepun adalah antara pengeluar ubi keledek yang terbesar di dunia. Tanah di Jepun ni sangat mahal. Kalau saudara pernah pergi ke Jepun, tak ada 1 inci tanah yang tinggal kosong. Tepi rumah ke, tepi sawah ke, tepi lebuh raya ke, tepi supermarket, mesti ada pokok-pokok yang ditanam. Tetapi kenapa orang Jepun tanam ubi? Kerana pasaran dunia yang besar. Dan ubi Jepun kalau kita di Kuala Lumpur RM45 1 kilo. Ubi kita di Bacok lebih kurang di ladang RM3.70 1 kilo saja. Ya. Kenapa ubi Jepun ni mahal? Kerana rasa dia sedap. Ya. Ubi kita ni kurang mahal, kita sendiri pun susah rasa nak makan ya. Terpaksa makan. Jadi kalau benih ubi pun akan menentukan harga ubi, saudara bayangkanlah. Ya, benih-benih yang lain. Benih ubi sekarang bukan susah. Isi ubi itu boleh dijadikan benih. Sebab itu rakan-rakan Tionghoa kita di Bukit Tinggi menanam ubi Jepun, sweet potato, Japanese sweet potato ya. Tumbuh juga ubi itu di sini. Ya. Dan satu lagi ubi yang paling manis setakat yang saya tahu ialah ubi Cik Lembu ya. Cik Lembu. Saya bubuh cik tu pasal nak mudah ingat. Di Bandung, Indonesia. Ubi ni paling manis, lebih manis daripada ubi Jepun. Dalam satu buku disebut ubi Jepun pun asalnya daripada Cik Lembu juga. Tapi ubi Jepun ditanam di Jepun tak boleh potong manis ubi Cilembu. Kenapa? Kerana dalam tanah di Bandung itu, tempat tanam ubi, ada 2 bakteria. Bakteria ni saudara tahulah, dia kecil duduk dalam tanah, tapi dia hidup, living things. Nama dia Rhizosphaera dan Endophyte. Kerana 2 makhluk ini duduk dalam tanah, membajakan tanah di situ,
ubi tu jadi sangat manis sehingga bila kita bakar dia, ada lapisan madu dalam ubi tu. Satu-satunya ubi dalam dunia, bila kita bakar, ada lapisan madu. Saya baca dalam Facebook, ada satu orang dia beli ubi Indonesia, dia rebus. Lepas tu dia kata tak ada, tak manis macam madu. Dia salah masak ya. Ubi Indonesia ni hanya patut dibakar, di bake ya, baru layer madu dia keluar. Saya bawa balik dua bakteria ini. Saya beri kepada Universiti Melaya, saya biarkan dia, dan hari 12 hari bulan ini saya akan rasmikan satu kolah bakteria di Bacok. Saya buat satu kolah besar, saya lepas bakteria itu dengan makanan yang cukup. Makanan dia adalah gula molais dan satu dua perkara lagi, campur air yang bersih, iaitu air daripada perigi atau air hujan. Tak boleh campur air Kelantan secara berhad. Maksud saya air yang ada klorin tak boleh ya. Air yang tak ada air klorin masuk, barulah bakteria ni hidup. Orang kampung boleh ambil free bakteria ni. Saudara pun boleh buat sini ya. Belanja murah aja, tangki RM400 lebih yang besar. Mikrob saya bagi free ya. Lepas tu dah ada mikrob, dia boleh biar. Orang kampung datang, ambil satu cebok, satu botol, campur dengan air biasa, siram ya. Kemudian saya bagikan benih ubi keledek daripada Jepun, Cilembu dan Taiwan. Kenapa pula Datuk Usam Taiwan? Benih daripada Taiwan ini, pucuk dia sangat sedap dimasak goreng garlic ya. Dan kalau saudara guna NGO saudara, kempen semua kedai-kedai makan adakan menu pucuk ubi goreng garlic. Orang kampung boleh supply pucuk ubi. Jadi saya berikan guni kosong, sabut kelapa, tai ayam atau tai lembu, dan sekam, letak dalam guni, tebukkan guni kiri kanan atas, letakkan benih ubi, dia akan keluar ubi, daun ubi yang subur. 3 bulan setengah saudara boleh belah guni ini, dapat jual hasil ubi. Jadi ini untuk orang kampung ya, orang kampung. Benih dari Turki tadi saya telah order, insya-Allah hari Isnin ini sampai. Saya akan mulakan satu kebun jagung di lembah Sungai Kelantan dengan benih dari Turki sebagai percubaan, dan melon dan watermelon dari Turki. Dan yang terakhir hari Selasa ni bila saya balik Kota Baru, saya buat kerjasama dengan satu pondok, tanam papaya Red Lady ya, wanita merah. Kerana papaya Red Lady ni paling manis, paling harum dan sangat enak ya. Jadi ini semua hal benih. Saudara ada NGO, padu, apa lagi Tuan Syed tadi, Cana. So kita boleh bekerjasama. Bukan kita tinggal politik, tapi benih dan politik dia boleh jalan sekali ya. Kalau kita pergi surau, kita payah nak dapat watikah, nak ceramah di surau tak boleh. Orang macam kita tak ada kopiah yang ada lambang, dua lambang tu, tapi saya tak tahu lambang tu dah ada lagi ke dah buang kopiah tu. Jadi kita gunakan medan membantu orang kampung secara praktikal. Orang kampung sekarang, orang bandar saya tak tahu, saya tak duduk bandar. Orang kampung susah. Bila kena perintah berkurung, pandemik, pendapatan tak ada. Kita kena tolong dia. Cara yang paling mudah, dia dapatkan pendapatan. Bila dia dapat pendapatan, ada orang bantu dia, beri jalan pada dia. Dan kita boleh bantu dia dengan online marketing. Saya ada develop online marketing. Bila orang kampung dah tanam semua ubi dah banyak, betik dah banyak, mangga dah banyak, mereka boleh pasarkan secara online. Jadi kita boleh bantu orang kampung dengan cara tersebut. Sekian. Terima kasih Dato'. Saya nak tanya
kaitan dengan pertanian lagi lah. Saya agak jujur dengan marah. Belum hangat lagi soalan di situ. Ada sahabat saya tanam jambu. Jadi saya pergi ke kebun dia. Saya tengok putik-putik jambu yang dia buang dan jatuh tu banyak. Sama banyak dengan di atas pokok. Jadi dia berfikir Jambu batu ke jambu? batu. Ya. Jadi dia Di mana? susah Di Rompin? Susah sebagai petani miskin kecil ni, dia nak dapat satu research untuk menjadikan produk, varietiskan produk kebun dia tu. Jadi apa masalah teknologi pertanian atau R&D di negara kita tu? Berbanding dengan Filipina dan Thailand dan Indonesia. Terima kasih. Baik. Saya mencadangkan supaya ada exchange, agro exchange, ya, pertukaran petani, ya. Semasa saya jadi pengurusi kadar, saya dah pun mengatur pertukaran dengan satu universiti di Jepun, University Tottori, ya. Di mana University Tottori ini kejayaan dia antara lain dia mengeluarkan satu benih buah lai ataupun buah pear, 21st century pear, ya. Buah lai 21st century ini sangat manis. Buah dia besar. Bila dah orang Jepun pakat tanam, banyak buah ni berlambak-lambak. Mereka menghasilkan satu formula, buah yang dah nak busuk, buah yang muda di mesin dijadikan paste. Dijadikan paste, bukan jus, ya. Paste. Dan paste ini pula boleh digunakan untuk kek, untuk kuih. Dan mereka buat pula pertandingan kek. Ada satu kek buah pear 21st century ini dari Tottori, dia menang award seluruh Jepun. Dan sekarang dia jual kek dia dengan sangat laris. Pergi supermarket mana pun mesti ada kek daripada paste buah pear. Ini adalah kreativiti, inovasi, ya. Jadi kita boleh mulakan apa benda pun, kita boleh start, ya. Macam pokok ubi kayu. Kalau kita tunggu ubi kayu untuk ada hasil, agak lambat. Saya guna pucuk ubi kayu, saya jeruk dengan molais dan mikrob, saya bagi makan lembu saya, ya. Saudara pun boleh buat. Saya cuba saja dulu. Saya cuba, saya test. Kambing saya makan tak kembung, tak mati. Lepas tu saya baca kertas-kertas, saya bagi lembu saya makan. Saya tanam kopi. Kopi ni dia suka shade, dia sukakan teduh. Kalau saudara tanam kopi Arabica, dia mudah mati di Malaysia. Saudara kena tanam kopi Liberica, ya. Kopi Liberica ni ada dihasilkan oleh Mardi di Keluang, Johor. Saudara boleh ambil dengan Mardi, beli dengan DSK, beri pada orang kampung. 1 tahun setengah dia sudah berbuah. Saya gunakan daun kopi ni bagi lembu saya makan, ya. Saya nak cerita kepada saudara, inovasi kita boleh buat sendiri. Kita tak mesti tunggu research orang. Kita research tu satu hal lah, saya tak nak komen, nanti dia masuk politik sikit, ya. Saya nak komen dari segi inovasi. Jadi inovasi ini kena digalakkan. Kita ada NGO ini, insya-Allah kita boleh buat hadiah inovatif. Hadiah dia mula-mula ni mungkin kecil, tetapi kita nak galakkan orang tu ada inovasi dia, ya. Dari segi benih, dari segi tadi buah jambu. Buah jambu itu di Rompin Cik Soh, ya. Cik Soh, saya dah cadangkan dia tanam setengah pokok jambu ni dalam bakul yang besar. Jual dia sebagai pokok hiasan, ya. Jambu batu. Jadi buah yang gugur ini sebenarnya kalau kita tengok di Taiwan, di China, di Jepun, mereka jadikan macam asam, ya. Macam asam. Dia keringkan, dia jeruk, dia keringkan. Dan industri asam ini di Thailand baik, di Jepun baik, di Taiwan baik, sangat, di Korea sangat besar industri dia.
Baru ni 2-3 seminggu lepas saya pergi rumah kawan saya, dia tanam 40 pokok mangga. Pokok mangga ni Tuhan dah jadikan, semua buah Tuhan dah jadikan. Buah durian pun macam tu. Bukan semua buah lekat sampai dia masak. Allah dah jadikan mula-mula bunga dia banyak, butik dia banyak, dia gugur separuh. Tinggal separuh. Bila dia matang sikit, kita kena buang suku. Tinggal lagi suku. Baru buah dia besar, high quality. Yang gugur tadi, kita boleh proses dia jadi macam-macam bentuk value added atau tambah nilai. Ya. Jadi kawan saya yang ada mangga ni, dia kutip butik mangga tadi dengan isteri dia petang, dia upah orang jerukkan dia jual. Jadi kita kena tahu nature buah-buahan ni bukan semua dia kena lekat sampai masak. Jadi dunia pertanian ini adalah dunia yang luas untuk kita membantu petani-petani orang kampung meningkatkan pendapatan mereka. Kalau kita ada ilmu tentang jeruk tadi, kita boleh ajar. Saya beri grant kepada satu makcik di Tumpat, kerana dia saya tengok sangat rajin buat jeruk mangga. So dengan grant itu dia boleh beli mesin, ya, boleh beli alat-alat untuk meningkatkan pengeluaran dia, dan orang kampung boleh ambil buah yang terbiar dan terbuang tadi pergi jual kepada makcik-makcik entrepreneur ini. So kita ada petani, kita kena ada entrepreneur, kita kena ada daya inovasi. InsyaAllah dunia pertanian kita akan jadi menyeronokkan, ya. Terima kasih Datuk, dan kita terus kepada nanti tuan-tuan sedia dengan soalan lepas ni. Saya nak tanya soalan kepada Datuk, lepas tu saya akan buka kepada tuan-tuan untuk bertanya soalan kepada Datuk. Soalan saya kepada Datuk sebelum saya serah, saya bagi peluang kepada tuan-tuan